Yang dirahmati dan dirahimkan Dr. Johari bin Mat, ahli panel yang pertama kita, pengurusi eksekutif Kolej Islam Sultan Ismail ataupun dikenali dengan nama Kias di Lampuri, yang mana ramai anak kita daripada seluruh Malaysia belajar di sana. Yang keduanya yang berhormat Siti Zaidah binti Muhammad Yusuf, ahli Parlimen atau Panjang, seorang ahli politik yang memang dikenal, yang semua kita maklum, seorang ahli Parlimen, ahli politik, orang yang lantang bersuara. Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Qadir Iman, pengurusi dan juga penasihat bagi Masjid An-Nur, Tuan Imam Barisan Hajat Kuasa Program Sukan Neka ataupun Hari Keluarga Masjid An-Nur, di bawah tema keluarga sepakat membawa berkat. Tutup dulu kawan-kawan sampai bapa kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita melafazkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini dapat kita mengadakan suatu majlis yang sangat besar memberi faedah kepada kita semua, iaitu majlis forum perdana yang mana kita dihadiri ataupun didatangi oleh dua orang ahli panel yang memang tidak asing lagi, yang memang semua orang kenal, yang akan membahaskan kepada kita tentang kesepakatan jalan hidup berkeluarga. Mudah-mudahan dengan kesepakatan tersebut akan membawa berkat pada hidup kita semua. Jadi sebagaimana yang dimaklumkan, sebelum kita berlangsungnya panel kita atau forum kita pada malam ini, sukacitalah saya nak menyebut dua perkara, iaitu forum ini akan berlangsung sebanyak 2 persingan lah. Kita akan melangsungkan forum ini sebanyak 2 persingan, yang mana setiap persingan ahli panel kita membutuhkan sebanyak ataupun selama 20 minit untuk menjawab ataupun menguraikan permasalahan yang bakal kita timbulkan nanti. Kemudian kita akan buka untuk soal jawab kepada hadirin hadirat. Mana tahu takut ada di kalangan kita ni yang nak bertanya soalan ke, kita buka untuk 15 minit. Kemudian di akhirnya kita memberi peluang kepada panelis kita untuk membuat penggulangan selama 3 minit seorang. Jadi rasanya walaupun kata tadi saya sebut Dr. Johari sebagai ahli panel yang pertama, tapi seperti itulah saya kita nak mengambil baik dulu baik Siti Zaidah binti Muhammad Yusuf sebagai ahli panel yang pertama. Jadi dalam Quran ada sebut, dalam Quran ada disebutkan satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Maknanya ayat ini mungkin kita boleh kaitkan dengan kesepakatan hidup dah. Sebab tugas bapa ataupun tugas ibu ni menjaga ataupun seperti sama lah untuk menjaga anak-anak dia daripada bakaran neraka dan sebagainya. Jadi berbalik kepada tajuk kita, keluarga sepakat hidup berkat ni, di dalam tajuk ini ada 3 benda penting yang perlu kita fahami, iaitu yang pertamanya keluarga, yang keduanya sepakat dan berkat. Jadi untuk membina kesepakatan dan juga mencari keberkatan dalam keluarga ini, perlunya kerjasama di antara suami dan juga isteri. Bermakna untuk membina rumah tangga yang sepakat memerlukan persediaan yang cukup baik di antara suami dan isteri. Jadi sebelum kita membahaskan soal kesepakatan dan keberkatan ini, saya rasa ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu lah persediaan penting sebelum bergelar suami isteri. Persediaan penting untuk kita bergelar suami isteri ini. Kerana sekarang ini banyak kes-kes perceraian. Kadang-kadang
usia perkahwinan masih muda berlaku perceraian sudah. Mungkin sebab kisahnya ni ada juga orang apa perkahwinan semata-mata kerana nafsu saja. Jadi hanya untuk bersama-sama. Jadi soalan di sini kita ada persoalan lah. Yang pertama, boleh tak YB Ustazah Siti Zaidah menceritakan dulu kepada kita semua pertama perkahwinan yang Islam. Kenapa Rasulullah SAW tu kita kahwin? Nabi kata kalau orang tak nak kahwin, maknanya orang itu tidak mengiktiraf ataupun tidak menyukai sunnah dia. Tak kira lah sama ada kahwin orang itu ataupun kahwin ramai. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, apakah persediaan awal yang perlu dibawa, yang perlu dibuat oleh bakal suami isteri? Bilakah persediaan itu perlu dibuat, sama ada di awal perkahwinan ke ataupun sebelum perkahwinan? Lebih kurang itulah soalan kita soalan. Jadi silakan Ustazah YB yang berhormat, Ustazah Siti Zaidah untuk menjawab soalan kita. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati saudara pengerusi forum, yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Dr. Johari Mat selaku ahli panel forum kita pada malam ni, Al-Fadhil Tuan Haji Nik Abdul Qadir Nikmat selaku pengerusi Masjid An-Nur, Tuan Imam, ahli dan kuasa masjid, seterusnya kepada seluruh pimpinan, pengarah dan urusia program Hari Keluarga, dan seterusnya kepada muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita sama-sama pada malam ni untuk mengikuti satu tajuk forum yang cukup penting, iaitu keluarga sepakat hidup berkat. Apabila kita membincangkan soal keluarga, kita teringat sebagaimana doa yang kita sentiasa baca, yang setiap kali apabila kita menunaikan salat, kita dianjurkan supaya berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita supaya berdoa kepada Allah, supaya Allah anugerahkan kepada kita pasangan hidup dan anak-anak yang menjadi penyejuk kepada mata hati, dan supaya Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan menjadi pimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, kalau kita melihat dalam Islam, tujuan dan matlamat perkahwinannya cukup cantik, cukup sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Islam ini sebagai satu panduan hidup. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya cara hidup yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Islam adalah satu kurikulum, satu modul yang sangat tepat untuk seorang insan yang bergelar manusia. Kita tidak perlu mencari kurikulum lain, modul lain dalam kita membina kehidupan yang bahagia. Begitu juga dalam kita membina keluarga. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, sebab fitrah penciptaan manusia itu dia memerlukan pasangan. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan naluri semula jadi manusia, orang lelaki memerlukan wanita, wanita memerlukan lelaki. Untuk menggabungkan dua insan ini melalui saluran yang sah, yang diredai oleh Allah, maka saluran perkahwinan inilah yang disyariatkan oleh Islam. Sebab itulah di antara matlamat perkahwinan itu ialah untuk kesinambungan generasi keturunan. Inilah indahnya Islam berbanding dengan agama lain. Kalau kita lihat dalam agama lain, contohnya dalam agama Kristian, dalam agama Buddha, bagaimana padri-padri mereka, sami-sami mereka tidak disuruh berkahwin, malah dilarang berkahwin. Ini sebenarnya bercanggah dengan fitrah semula jadi manusia. Tetapi Islam ini adalah satu agama fitrah yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan fitrah semula jadi manusia. Maka perkahwinan itu adalah menuntut sesuai dengan tuntutan naluri semula jadi manusia itu sendiri. Melalui perkahwinan ini, maka kita lihat, maka di antara matlamat perkahwinan itu sendiri ialah untuk menjamin keuntuhan satu masyarakat.
Cuba bayangkan muslimin muslimat sekalian, bagaimana masyarakat yang tidak ada perkahwinan. Sudah tentulah berlakunya perkara yang tidak diingini. Berlakunya penzinaan di sana sini, berlakunya anak luar nikah di sana sini. Sudah tentulah hancur leburlah masyarakat yang tanpa adanya perkahwinan. Maka Islam adalah penyelesaian terhadap masalah ummah. Begitu juga kita lihat di antara matlamat dan tujuan perkahwinan ini untuk menjamin ketenteraman jiwa. Kita tengok bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Firman Allah yang bermaksud, dan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menentukan jodoh di kalangan kamu sendiri supaya kamu membina kehidupan dengannya, dan serentak dengan itu Allah hiasi kamu dengan rasa cinta dan ketenteraman. Kita lihat bagaimana hebatnya Allah dalam menciptakan kita manusia. Hebatnya Islam menjadi peraturan dan syariat untuk manusia. Rupanya Islam adalah penyelesaian terhadap semua masalah. Kita lihat dengan perkahwinan ini, insya-Allah akan lahirlah masyarakat yang aman, akan lahirlah masyarakat yang tenteram, akan lahirlah masyarakat yang terjamin dari segi keturunannya. Maka untuk melahirkan suasana yang begini, suasana yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW ini, maka Islam menyuruh kita membuat persiapan. Sebagaimana kita lihat sejarah telah menunjukkan kepada kita, ada 3 sahabat di zaman Rasulullah SAW telah datang ke rumah keluarga Rasulullah SAW, bertanya kepada keluarga Rasulullah bagaimanakah amalan Rasulullah. Dan ada di kalangan mereka salah seorang daripada mereka mengatakan bahawa aku tidak akan tidur, aku akan solat sepanjang malam. Yang satu lagi, aku akan berpuasa, tidak akan berbuka. Yang satu lagi, dia tidak akan berkahwin kerana baginya anggapannya berkahwin ini menghalang dia untuk beribadah. Maka apabila Rasulullah SAW mendapat tahu kisah 3 sahabat ini, maka Rasulullah kata, aku berpuasa, aku berbuka, aku bangun qiyamul lail, aku juga tidur, dan aku juga berkahwin. Dan barang siapa yang meninggalkan sunnahku, bukan daripada golonganku. Inilah amaran Rasulullah SAW supaya kita di dalam kita membina kehidupan kita sebagai insan yang dijadikan oleh Allah dengan sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita berpandukan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita menghadapi persiapan untuk kita menjadi bagaimana untuk kita menjadi suami yang baik, bagaimana kita nak melahirkan keluarga yang baik, bagaimana kita nak menjadi isteri yang solehah supaya rumah tangga kita berkat, keluarga kita selamat, keluarga kita sentiasa sepakat. Maka Islam telah mengajar kepada kita persiapan yang paling penting ialah persiapan individu itu sendiri. Diri kita kena siap dulu. Kalau kita nak lahirkan keluarga yang soleh, kita kena siap 20 tahun sebelum kita berkahwin. Bermakna kita di masa remaja, di masa kecil, kita kena siapkan diri kita dengan akhlak Islam. Kita mengamalkan Islam. Kita bukan sahaja bersiap ketika esok nak kahwin baru kita bersiap. Kita lihat hari ni musim cuti sekolah ni ramai orang kahwin. Maka kita, kalau saya sebagai wakil rakyat 7 atau hari ni saja 8 tepat nak kenduri kahwin. Maknanya bukan masalah kenduri sahaja yang menjadi persiapan kita untuk mendirikan rumah tangga, tetapi yang penting dalam diri kita ialah bagaimana persiapan ilmu kita untuk menjadi pemimpin. Sebab menjadi suami adalah menjadi Perdana Menteri, menjadi sebuah ketua dalam satu keluarga, maka sudah tentulah memerlukan persiapan. Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita dalam memilih calon, dalam kita berkahwin ini, maka Islam mengajar kepada kita supaya memilih agama. Sebab sesiapa yang mengahwini perempuan kerana kedudukan, maka Allah tidak akan merestuinya melainkan kehinaan. Sesiapa yang mengahwini perempuan kerana kecantikan, Allah tidak akan merestuinya kecuali Allah akan
Allah akan jadikan dia kecewa dengan kecantikannya. Sesiapa yang mengahwini perempuan kerana hartanya, Allah tidak akan merestuinya kecuali dia akan bertemu dengan kefakiran. Maka sesiapa yang mengahwini perempuan kerana keturunannya, maka Allah tidak akan restuinya kecuali dengan kehinaan. Sesiapa yang mengahwini perempuan kerana menutup fitnah, kerana mengawal nafsu syahwat, untuk menghubungkan silaturahim dan memilih agama, nescaya Allah akan berkati kedua-dua pasangan ini. Inilah bagaimana panduan Islam. Sebab itulah di dalam kita mempersiapkan diri untuk menjadi ahli keluarga, menjadi suami ataupun isteri yang soleh dan solehah, maka kita mestilah bersiap diri sebelum melakukan perkahwinan. Kita mesti mempersiapkan diri kita dengan ilmu bagaimana untuk menjadi suami yang baik, untuk menjadi isteri yang baik, untuk menjadi bapa yang baik, untuk menjadi ibu yang baik. InsyaAllah sekiranya kita melakukan perkara ini, rumah tangga kita akan berkat. Kalau kita lihat bagaimana Islam cukup cantik, Allah meletakkan panduan segala-galanya. Rasulullah SAW telah memberi pesan kepada kita, perkahwinan yang paling berkat, perkahwinan yang paling murah mas kawinnya. Tapi kita lihat dalam masyarakat hari ini berlomba-lomba nak menaikkan harga mas kahwin. Ada yang meletakkan mas kahwin anak dia RM99,999.99. Bayangkanlah kalau inilah hantaran mas kahwin. Hadirin hadirat sekalian, saya rasa lima orang anak tak habis lagi hutang mas kahwin dia bayar dengan bank. Inilah bagaimana kita lihat, kalau inilah yang menjadi rumah tangga, inilah yang menjadi matlamat, maka sudah tentulah keberkatan tidak ada. Jadi sebab itulah, untuk melahirkan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang salihah, tidak ada pilihan lain, mestilah kita mengikut panduan Allah, mestilah kita mengikut panduan Rasulullah, barulah lahirnya keluarga yang berkat, yang hidupnya sentiasa di dalam rahmat, sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saja pandangan saya untuk pusingan yang pertama. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ustazah di atas penjelasan yang telah beliau berikan kepada kita mengenai beberapa persoalan yang telah kita timbulkan tadi. Jadi di sini saya dapat ambillah beberapa perkara ataupun intipati daripada jawapan Al-Fadilah Yang Berhormat Ustazah tadi, iaitu yang pertamanya, matlamat perkahwinan kita, iaitu untuk mententeramkan jiwa kita sebagai manusia yang memerlukan kepada hidup berpasangan. Jadi yang keduanya pula, kita sebagai bakal suami isteri kena ada persiapan, terutamanya bakal suami, iaitu persiapan ilmu sebagai untuk kita menjadi ketua keluarga kita. Bukan setakat mempersiapkan rumah ataupun kereta ataupun motor sahaja tak, tapi ilmu itu lebih penting. Dan yang ketiganya pula, apa yang boleh saya ambil di sini, iaitu rumah tangga yang berkat ataupun rumah tangga yang akan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Ta'ala apabila rumah tangga tadi dibina di atas mas kahwin yang murah, dan yang mahal sangat. Kadang-kadang kita mas kahwin mahal mas kahwin 15,000, tapi bila suami nak minum aitel, wak aitel pun tak pandang, tak boleh modal, tak kita habis. Baiklah, untuk yang khususnya, sukalah saya untuk mengadu soalan kepada Dr. Johari. Jadi doktor, kita ada apa dipanggil keluarga. Dalam Islam dia kata keluarga ni sebagai tiang masyarakat lah. Jika sekiranya kuat ataupun kukuh sistem kekeluargaan itu ataupun struktur kekeluargaan itu, maka kukuhlah ataupun kuatlah masyarakat. Jika sekiranya lemah keluarga tu, bermasalah keluarga tu, maka masyarakat juga akan jadi lemah dan bermasalah. Jadi di sini juga saya ada beberapa soalan nak tanya kepada doktor sendiri, iaitu sekiranya kita mahu bersepakat, apakah konsep kesepakatan yang perlu kita bina? Contohnya, adakah kita perlu sepakat dalam soal dunia ataupun soal agama ataupun soal kebendaan, ataupun kita perlu sepakat dalam semua perkara? Ini satu. Dan persoalan yang keduanya pula, apakah erti keberkatan? Sebab kita membicarakan masalah tajuk keberkatan dalam hidup ini. Jadi adakah sikap bersepakat ini penyebab kepada sesebuah keberkatan? Atau dengan berpecah belah kita masih lagi mendapat keberkatan dalam hidup? Jadi silakan doktor.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa rasulina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tuan Pengerusi, rakan panel yang berhormat Puan Siti Zailah binti Muhammad Yusof yang kita kenal dengan Kak Lah, dan yang dihormati lagi dikasihi Ustaz Nide dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid An-Nur yang telah menganjur pada hari ini Hari Keluarga. Mudah-mudahan Hari Keluarga yang dianjurkan ini dapat mengeratkan dan menyepakatkan keluarga dan juga akan membuahkan hidup yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada soalan Tuan Pengerusi, saya rasa apa yang telah disebut oleh panel kita yang pertama yang berhormat tadi sebagai asas untuk kita bina di dalam perbincangan kita ini, iaitu asas yang kita perlu lihat daripada apa yang kita nak bincang pun, biarlah kita lihat daripada sudut agama kita Islam yang maha suci. Jadi kita nak bincang keluarga ke, kalau nak bincang individu ke, nak bincang apa pun, kita bertolak daripada agama Islam. Kerana kita hidup sebagai seorang Islam, mestilah kita tengok pada agama yang mengatur hidup kita. Dalam hubungan soal ini, konsep kesepakatan ini, saya suka membawa beberapa ayat Al-Quranul Karim untuk menjadi landasan dan renungan kita bersama. Antara lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang bermaksud, hendaklah kamu semua berpegang teguh dengan agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai daripada agama Allah itu. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu bekerjasama tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong menolong batu membantu terhadap dalam perkara berdosa dan juga perseteruan. Ayat yang ketiga yang saya nak bawa di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu bercanggah, jangan kamu berbalah, nescaya kamu akan kecewa dan akan hilang kekuatan kamu. Tiga ayat ini memberi garis panduan kepada kita tentang hidup bersepakat yang perlu kita bina. Yang pertama, kita perlu bina kesepakatan kita ini berdasarkan kepada agama, kepada Islam. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita asas untuk kita bersatu, sama ada dalam keluarga ataupun masyarakat ataupun negara, adalah dibina di atas dasar agama yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah mengatur semua sekali mengikut kedudukan masing-masing. Hubungan anak dengan ibu bapa, hubungan suami isteri, hubungan cucu dengan datuk, hubungan jiran tetangga, hubungan keluarga besar, keluarga kecil, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hatta kalaupun keluarga itu bukan beragama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah atur satu persatu dan diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perinciannya, dalam pelaksanaannya, dalam pengaturannya dalam hidupnya. Karena itulah kita lihat asas ini ialah berdasarkan kepada agama. Dan agama itu diatur sama ada dengan sesama kita atau bukan beragama Islam pun diatur. Karena itu saya sebut dasar agama. Kerana agama telah menitik beratkan semua aspek tanpa meninggal apa yang diperlukan oleh seorang manusia, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu kalau kita ada jiran sesama Islam.
Ada jiran Islam dan keluarga, ada jiran yang bukan Islam, dan ada hak masing-masing. Karena itulah kita perlu memahami konsep agama Islam, dan apabila kita faham konsep agama Islam ini, maka kita akan dapat meletakkan diri kita dengan sebaik-baik mungkin. Begitulah juga halnya apabila kita bersatu, ialah dengan berpegang dengan agama Allah. Dan bersatu juga ialah kita tolong menolong dalam hidup ini untuk albir wa taqwa. Sama ada dalam keluarga, suami isteri, ataupun jiran tetangga, dan siapa sahaja, berdasarkan kebaikan dan ketakwaan. Semua orang suka baik, tanpa mengira bangsa dan agama, tanpa mengira kecil dan besar, tanpa mengira individu atau masyarakat. Semua orang suka yang baik. Dan boleh kata kalau kita tanya, tak ada orang tak suka yang baik ni. Semua suka yang baik. Dan begitu juga semua orang sukakan kepada takwa. Dan kalau kita tanya, semua orang tak sukakan kepada permusuhan. Dan kalau kita tanya, semua orang tak suka kepada dosa. Jadi asas-asas ini yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat bentuk hidup yang baik. Dan begitulah juga semua orang, kalau kita tanya, tak suka berkelahi, tak suka bala. Tak ada siapa suka bala. Tapi yang bala juga tu nak mana? Ada sebab sebenarnya. Dan Allah pun pesan, kalau sudah bala, akan hilang kekuatan, akan berlaku kerusakan, dan akan berlaku kekecewaan. Allah sebut, wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kamu berbalah. Kalau kita jangan kekeh dalam bahasa Kelantan, jangan balah kekeh. Kalau balah kekeh, kalau adik-beradik balah, dia akan jadi masalah. Dia jadi huru-hara rumah tangga. Adik-beradik balah, suami isteri balah, jiran tetangga balah, dalam masyarakat balah, akan jadi huru-hara, dia tidak ada keamanan. Dan apabila tidak ada keamanan ini, kita akan hilang kekuatan. Jadi berdasar sini, kita bersatu berdasarkan kepada agama. Dan kita bersatu ini, kerjasama ni sebenarnya semua orang mahu. Dan walaupun orang tak mahu, dia kena kerjasama dengan orang. Malah ada orang Arab dulu bersyair, orang lama-lama dulu. Dia kata, saya tarik syair dia ni. Dia kata, an-nasu lin-nasi min badwin wa hadratin ba'dun li ba'din wa illam yash'uru khadamu. Manusia yang hidup di bandar maupun di desa saling berkhidmat antara satu sama lain walaupun mereka tidak merasai. Orang duduk kapur beri khidmat kepada orang duduk bandar. Orang duduk bandar beri khidmat kepada orang kapur. Orang duduk bandar dia tak tanam padi, dia tak tanam getah. Orang kapur tanam getah, tanam padi, tanam sayur. Orang bandar boleh makan. Orang bandar pula beri khidmat kepada orang kapur. Berbagai-bagai pertukaran ini berlaku sejak daripada adanya manusia, dan manusia tidak boleh pisah daripada hidup bersama, hidup tolong-menolong antara satu sama lain. Dan tolong-menolong ini bukan sahaja semasa hidup, sampai mati pun nak tolong-menolong lagi. Itu konsep tolong-menolong ni. Sampai mati pun nak tolong-menolong. Kalau kita mati, orang kena tolong kita, kebumikan kita, tolong semaya kita, tolong mandi kita. Begitu juga seterusnya, apabila kita mati pun kita harap lagi orang doakan kita. Itu dalam konsep Islam. Tolong-menolong tidak habis. Dan malah kita, umat Islam dianjurkan, walaupun kita kenal tak kenal sesama saudara kita, kita kena tolong. Antara lain, berdoa. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu antara doa. Tolong orang telah mati, kita doakan, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengampun mereka. Dan kita pun juga minta supaya Allah tidak jadikan hati kita ni busuk dan dengki kepada sesama orang mukmin. Itu adalah termasuk tolong-menolong secara global, secara luas atau secara kecil dalam keluarga. Kerana itulah saya nak rumuskan di sini, kita berpakat bersatu dalam agama, mengikut agama. Dan apabila mengikut agama ni, boleh kita luaskan sama ada bersama orang Islam dan bukan Islam. Mengikut agama. Dan apabila kita mengikut agama, dia bagi keadilan.
diberi kesaksamaan dan tidak akan menceroboh hak orang lain. Itu yang penting. Kemudian apabila kita berpakat, dia akan jadi barakah. Dia sudah jadi keberkatan, ya, akan jadi berkat. Dan oleh kerana itulah keberkatan itu adalah salah satu doa yang sentiasa kita minta dengan Allah. Antaranya kita sembahyang subuh, wa barik lana fima a'taitana. Wahai Allah, tolonglah beri berkat kepada kami terhadap semua hak kamu beri kepada kami. Gapo benda hak engkau beri, ilmu baik, anak pinak baik, suami baik, isteri baik, cucu, harta sebagainya, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala beri berkat kepada kita, beri jadi kebaikan kepada kita. Karena itulah berkat adalah salah satu doa yang kita sentiasa minta setiap hari. Setiap hari yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga tuan-tuan, kalaupun ada berlaku perpecahan atau tak selesai dalam hidup rumah tangga, mungkin juga berlaku perpecahan, berlaku perceraian, pun kita mohon dengan Allah. Kalau berlaku la samahallah, kita mahu keberkatan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat sebaik-baik mungkin dalam semua perkara, sama ada kita bersatu ataupun berpisah. Kita hanya mencari keberkatan dan keredaan Allah. Kerana itu tuan-tuan, perkara paling utama yang kita kena letak dalam hidup kita ialah kita berusaha untuk mendapat keredaan Allah dalam semua perkara. Itu matlamat yang terakhir dan utama dalam hidup kita. Matlamat kita ialah supaya Allah redha kepada kita dalam semua tindakan kita, dalam semua amalan kita, dalam semua perbuatan kita, hubungan kita dengan semua masyarakat, semuanya kita minta Allah redha, Allah kena. Sebab tuan-tuan, apabila Allah kena, selesai, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Kerana tu apabila kita berdoa pun Allah ajar, Rasulullah ajar, Allahumma inni, ataupun Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mahu redamu ya Allah. Redha ni adalah kemuncak kepada pemberian Allah kepada hambanya. Kerana itulah orang paling baik diberikan oleh Allah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu. Siapa yang paling baik ialah para sahabat. Di mana para sahabat Allah garanti, Allah beri gelaran mereka radhiyallahu anhum. Kerana radhiyallahu anhum itulah Rasulullah telah sebut khair al-qurun qarni. Orang paling baik adalah golongan yang hidup bersamaku. Dan golongan yang hidup bersamaku ini mendapat title radhiyallahu anhum. Karena itulah tuan-tuan, kita perlu berusaha untuk mendapat keredaan Allah. Keredaan Allah itulah menjadi puncak kita. Dan apabila kita dapat keredaan Allah itu, maka cita-cita kita adalah telah sampai kepada matlamat yang sebenar. Terima kasih Tuan Musi. Begitulah ibu bapa adik-adik sekalian, ulasan yang telah diberikan oleh 7 hari kepada kita cukup jelas tentang kesepakatan dalam hidup kita ni. Yang mana kalau kita nak bina kesepakatan, maka naklah kita ni berlandaskan kepada syariat Allah Ta'ala ataupun berlandaskan kepada agama Islam. Tak, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni telah mengatur keseluruhan bentuk kehidupan kita. Jadi berkat hidup kita ini sebenarnya terbit daripada kesepakatan kita. Jadi oleh demikian, sukacitalah saya nak kembali semula kepada Al-Fadilah yang berhormat Ustazah. Jadi Ustazah, kita melihat kepada keperluan hidup bermasyarakat sekarang ini. Maknanya keperluan hidup bermasyarakat sekarang ini berbagai-bagai, bermacam-macam. Kalau sekiranya dahulu, orang tua dahulu bila dia nak kahwin, keperluan material dia material dia tak banyak-banyaklah. Cukup ada rumah, ada besi kabut, tak apa dah, boleh makan ubi kayu pun cukup dah. Bila kita tengok dunia semakin maju, dunia semakin moden, maka keperluan manusia pun semakin meningkat. Saya ingat masa saya belajar di Mesir, apabila seorang rakyat Mesir nak berkahwin ataupun seorang lelaki Mesir nak berkahwin dengan wanita Mesir, si lelaki tadi perlu menyediakan sebuah rumah yang cukup dekat dengan perkakasan dia.
petinya, dengan mesin basuhnya dan sebagainya. Jadi meningkatkan keperluan ini sebenarnya memberi bebanan kepada kaum lelaki itu sendiri. Dan ibu bapa sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, kita juga kena tahulah yang berhormat ustazah ni bukan setakat yang berhormat sebenarnya. Yang berhormat ustazah ni ada 3 doktor lagi. Selain daripada wakil rakyat, selain daripada yang berhormat, ustazah sendiri selaku isteri, berpakat isteri di rumah, dan juga ustazah sendiri selaku ibu di rumah. Ni 2 pangkat yang cukup besar dalam Islam. Jadi apabila ustazah ni ada 2-3 jenis pangkat, bermakna ustazah ni mempunyai pengalaman yang banyak lah di dalam memenuhi keinginan yang berbagai-bagai, keperluan suami, keperluan anak-anak, apabila sebut kata yang berhormat, keperluan masyarakat ataupun keperluan rakyat. Jadi bila kita tengok kepada kehidupan yang berhormat sendiri, kita tahulah maknanya mesti yang berhormat tadi ada cara yang tertentu untuk membentuk kesepakatan ataupun keserasian. Jadi soalannya, apakah yang perlu ada bagi seorang muslimat tadi? Apakah yang perlu ada bagi diri seorang muslimat dalam membentuk keluarga yang sepakat? Itu yang pertamanya soalan. Jadi soalan yang keduanya pula, sebagai seorang muslimah, semestinya yang berhormat ustazah ini menilai apakah sikap dan juga ciri-ciri suami yang mampu membawa keberkatan hidup di dalam sesebuah keluarga. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita merenung dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak pinak itu sebahagiannya adalah perhiasan kehidupan dunia, tapi segala amalan yang soleh itu adalah lebih daripada segalanya dari sisi pahalanya. Itulah yang lebih baik di sisi Allah. Dan kalau kita lihat hadirin hadirat yang dihormati sekalian, peringatan Allah ini kepada kita supaya dalam kita menjalani tanggungjawab kita sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai isteri, sebagai suami, kita mesti ingat bahawa di depan kita ada cabaran. Setiap kita akan berdepan dengan cabaran, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita sebagai seorang beriman dapat masuk syurga dengan belum diuji oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya beriman itu ialah mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasul, dan mereka tidak ragu-ragu dan mereka sanggup berjihad untuk agama Allah dengan harta dan diri mereka, dan mereka inilah orang yang benar imannya. Jadi kalau kita lihat bagaimana dalam sejarah Islam, sebenarnya dalam Al-Quran penuh syarat dengan kisah-kisah dan pengajaran bagi kita bagaimana untuk kita nak lahirkan keluarga yang diridai oleh Allah, keluarga yang diberkati oleh Allah. Kita lihat bagaimana kisah Aisyah, Asyah, isteri kepada Fir'aun. Walaupun dia berada dalam istana yang penuh dengan kemewahan, penuh dengan kebesaran, tetapi keimanannya tidak menyebabkan dia cair dengan kemewahan. Begitulah juga kita sebagai isteri, sebagai suami, janganlah harta benda itu yang menjadi penghalang kita untuk kita menjadi seorang yang bertakwa, untuk kita menjadi seorang yang bertanggungjawab. Terutama amanah yang kita pikul sebagai suami dan isteri, ini merupakan satu amanah yang cukup besar. Amanah ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab setiap insan, dua insan yang akad, yang diijab kabul dengan kalimah Allah ini, dihalalkannya dengan kalimah Allah, maka di sana merupakan satu amanah yang cukup besar yang diberi oleh Allah kepada kita. Jadi dalam melaksanakan sudah tugas ini, maka sudah tentulah kita mesti laksanakan dengan penuh keikhlasan untuk menjadi bagaimana rumah tangga kita, rumah tangga yang berkat, yang diredai. Seorang isteri mestilah laksanakan tanggungjawab isteri itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan hati, semata-mata untuk mencari keredaan Allah, bukan mengejar dunia, bukan mengejar kewangan.
Inilah yang dindaki oleh Islam. Begitulah juga suami. Tanggungjawab kita ialah bagaimana untuk kita melaksanakan amanah ini. Maka di dalam melaksanakan tugas ini sudah tentulah kita memerlukan kekuatan iman yang mendalam. Kita memerlukan ilmu. Kita memerlukan ketahanan jiwa. Seorang isteri memerlukan kesabaran untuk menjadi seorang isteri yang soleh. Dia mesti mengutamakan suami daripada dirinya sendiri. Kalau kita berumah tangga, mungkin adik-adik kita yang baru kahwin, anak-anak kita yang baru kahwin, kena ingat sebagai isteri, kadang-kadang kita perlu berkorban kepentingan diri kerana suami. Misalnya kalau suami kita ni suka nyingge, kita ni suka gula lemak. Aku tu duk gula lemak, duk macam Fadil doktor sebut tadi, duk balas gula singgih dengan gula lemak. Ada. Jadi makna kita kena korban. Mungkin hari ni kena turut suami, esok suami turut kita pula. Kena ada tolak ansur. Jadi dalam kita nak membina keluarga ini, kita kena ada saling tolak ansur antara suami isteri. Kena curahkan sepenuhnya kasih sayang kepada suami kita kerana Allah, kepada anak-anak kita kerana Allah. Sabar. Nak menjadi seorang ibu bukan perkara yang mudah. Tambah-tambah kalau Allah uji kita dengan anak yang ramai. Kena sabar banyak. Kena bangun awal pagi. Kena kalau orang lain tidur pukul 11 malam, mungkin kita kena tidur pukul 1 pagi. Kerana nak selesaikan urusan yang lain sebelum esok kita nak buat kerja lain pula. Begitulah juga dengan perkara yang lain. Mungkin orang lain yang tidak ada anak ramai, dia boleh bermewah-mewahan, beli baju cantik-cantik. Tapi kita kerana kita fikirkan anak, kita hanya sekadar yang ada. Kena reda. Sebab itulah untuk menjadi isteri yang soleh, untuk menjadi isteri yang soleha, suami yang soleh ini perlu kepada kesabaran, perlu kepada ketabahan, perlu kepada ilmu. Dan kita hendaklah sentiasa tabah, hendaklah kita sentiasa menjaga rahsia suami. Jangan kita melukakan hati suami. Jangan kita berkata sesuatu yang boleh menyinggungkan hati suami. Sebab kita lihat bagaimana peringatan Rasulullah SAW kepada kita orang perempuan. Sekiranya seorang manusia itu boleh sujud sesama manusia, nescaya orang yang pertama aku suruh sujud ialah isteri sujud kepada suami. Bagaimana hebatnya, bagaimana beratnya tanggungjawab isteri terhadap suami. Dan Rasulullah SAW telah memberi peringatan bagaimana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW telah melihat dibawa oleh malaikat melawat neraka. Di dalam neraka Rasulullah SAW melihat ramai penghuni neraka adalah wanita. Apabila Rasulullah melihat keadaan wanita di dalam neraka, berbagai keadaan seksaan. Ada yang digantung rambutnya, ada yang digantung payudaranya, ada yang sedang di macam-macam seksaan. Yang Rasulullah tak sanggup melihat bagaimana seksanya wanita dalam neraka. Maka di antara apabila ditanya kepada mereka Jibril, maka Jibril memberitahu kepada Rasulullah SAW sebab apa wanita ramai masuk neraka. Ialah kerana yang pertama kurang taat kepada Allah, yang kedua kerana kurang taat kepada Rasul, yang ketiga kerana suka mendurhakai suami, dan yang keempat kerana suka mendedahkan auratnya. Jadi kita lihat bagaimana di antara inilah yang di antara sebab kenapa wanita dimasukkan ke dalam neraka, kerana mereka yang tidak menjaga akhlaknya, dirinya, terutama dalam melukakan hati suaminya. Bayangkan saudara-saudari yang dihormati sekalian, seorang isteri yang berkata kepada suaminya, dia kata gapo? Dia kata, saya tak pernah lihat pada awak ni kebaikan. Ataupun seumpama perkataan yang sedemikian, maka disebutkan dalam satu maksud hadis Nabi kata, dipotong, dihapuskan pahala isteri tadi amalannya selama 70 tahun. Bayangkan hadirin hadirat sekalian, bagaimana beratnya hukuman bagi seorang muslimah, seorang isteri yang tidak melaksanakan hak dan tanggungjawabnya terhadap suami dengan cara yang baik. Begitu juga seorang suami, bagaimana untuk melahirkan untuk menjadi seorang suami yang saleh. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan rupa yang begitu cantik.
Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan dari segi fizikal manusia. Dari segi wanita Allah ciptakan dengan emosinya, perasaannya, kelembutannya, sesuai untuk tugas mengandung, sesuai untuk tugas mendidik. Tetapi Allah ciptakan orang lelaki mempunyai fizikal yang hebat, mempunyai fizikal yang kuat, sesuai dengan tanggungjawab dia mencari nafkah, tanggungjawab dia untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi presiden dalam sebuah rumah tangga. Sebab itulah untuk menjadi suami yang soleh ini mestilah dia bertanggungjawab. Dia adalah Perdana Menteri kepada rakyat negeri yang kecil, iaitu rumah tangga. Kalaulah Perdana Menteri asyik duduk tidur saja, rakyat bangun tunjuk perasaan. Nah, lagu itulah juga kalau kita tengok dalam negara kita. Kalau Perdana Menteri ada, tetapi rasuah di sana sini, kebocoran di sana sini. Inilah ia menyebabkan rakyat bangun menentang. Begitu juga kalau dalam rumah tangga. Kalau suami ini dia lupa, dia abai tanggungjawabnya, maka inilah yang membawa kepada huru-hara dalam keluarga. Tidak berlakunya sepakat rumah tangga, tidak wujudnya kasih sayang. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelebihan kepada suami, kepada lelaki dengan kelebihan yang cukup banyak. Allah memberi kelebihan akal pada orang lelaki. Sebab itulah talak tidak diberi kepada wanita. Saya rasa kalau talak ini dipegang oleh isteri wanita, agaknya 10 kali sehari dia cakap suami dia. Sebab orang perempuan kurang sabar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kuasa pada suami. Sebab Allah memberi kelebihan akal kepadanya, kelebihan kematangan ada padanya. Begitu juga kuasa wali ada pada suami. Tapi maka tugas-tugas ini, kelebihan-kelebihan ini, maka hendaklah kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, hendaklah pegang dengan sungguh-sungguh berdasarkan ilmu. Sebab suami adalah pengurus dalam rumah tangga. Hendaklah bergaul dengan isteri dan anak-anak dengan cara yang baik. Kita tengok bagaimana pernah berlaku seorang sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mempunyai anak yang ramai, tapi tak pernah mencium seorang pun daripada anak dia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur suami ataupun ayah yang tidak berbuat baik kepada anak dan isteri dia? Sebab Rasulullah kata dia adalah orang yang paling baik. Dia adalah orang yang paling baik terhadap isteri. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan Aisyah? Kita tengok bagaimana satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah macam mana cara yang begitu hikmah. Satu hari Aisyah dia masak makanan dengan terlalu masin. Bayangkan Aisyah dengan umur yang terlalu muda dia kahwin dengan Rasulullah. Macam pengerusi sebut tadi lah, belanjanya mahal, dah hampir 10,000, tapi buat item tak pandai. Nah, tapi lain dengan cerita-cerita Aisyah. Dia umurnya masih baru dan dia masak makanan mungkin lebih gagal. Aisyah kalau kena kau kita ni berkalinya nyopoh depak baku lah. Nah, tapi bagaimana akhlak baiknya akhlak Rasulullah? Apabila dia makan gula, Aisyah masak ni gula masin, dia tak kata gapo, dia tak komen gapo. Dia ambil makanan, dia kata mari habis suap ke Aisyah, dia suap roti yang dicicah dengan kuah yang masin ni, dia suap ke mulut isteri dia. Sehingga Aisyah faham sendiri gula dia masin. Sehingga Aisyah memohon maaf. Kita lihat bagaimana cantiknya akhlak Rasulullah dalam mendidik. Begitu juga satu ketika pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah lewat malam, siapa di tangga, Rasulullah ketuk pintu, Aisyah tak bangun, tertidur. Maka ketika itu Rasulullah terus buka sebab dia tidur depan itu. Tidur atas tangga. Aisyah bangun tengah malam terkejut tengok Rasulullah tak ada. Pergi buka pintu, terkejut besar dia tengok suami yang dikasihi dia duduk tidur depan tangga. Dia Aisyah terus tunduk untuk memohon maaf. Ketika itu Rasulullah berkata, wahai Aisyah, kamu tidak bersalah, akulah yang bersalah. Kalau kena kita berkali-kali suami isteri kita lambat bangun, Allah mukmu ni tidur mampu dah. Ya, berkali kat jendela tak tahu. Nah, itu suasana. Jadi kita lihat bagaimana pergaulan yang baik, tutur kata yang baik, komunikasi yang baik antara suami dan isteri. Bagaimana saling hubung kasih sayang. Dan kita mengamalkan dalam keluarga kita. Sekurang-kurangnya, saya bagi panduan pada ini. 4 formula kita kena ada dalam keluarga. Sekurang-kurangnya, formula asas untuk kita melahirkan rumah tangga yang baik. Iaitu SMSQ. S yang pertama, hidupkan salam dalam keluarga. Biar sentiasa mendoa, salam ini doa. Suami bagi salam isteri, isteri salam suami, mak salam ke anak, anak salam ke ayah, ayah salam ke aduan ibu. Maknanya kita sentiasa menghidupkan salam.
Yang kedua, dah hidup dalam keluarga kita, makan berjemaah. Kita lihat dalam masyarakat hari ni, dia kurang dah suasana ni. Dah masing-masing sibuk, tidak cara dah benda-benda lagu ni. Kita tengok mak dan ayah kita dulu menekan masalah makan berjemaah. Dan perkara ini kita kena amal dalam rumah tangga. Yang ketiga, solat berjemaah. Hidupkan solat berjemaah dalam keluarga. Kalau kita ada anak, maknanya kalau kita sibuk setara mana pun, semaya subuh kita boleh buat berjemaah dengan anak-anak. Sebelum anak pergi sekolah, solat subuh berjemaah dengan anak-anak. Kita lepas solat subuh kita doa dan kita berzikir. Lepas tu kita memberi nasihat walaupun 5 minit untuk anak-anak. Ini cukup mahal arti bagi anak-anak. Setiap hari insya-Allah akan lahirlah keluarga yang baik insya-Allah. Dan yang keempat iaitu Q, SMSQ, iaitu Quran. Hidupkan Al-Quran dalam rumah tangga kita insya-Allah. Sekiranya kita amalkan budaya ini insya-Allah, sentiasa kita jaga amalan-amalan Rasulullah ini, insya-Allah akan lahir dalam rumah tangga kita suasana yang baik, suasana yang akan melahirkan satu keceriaan. Dan rumah tangga yang di zaman Rasulullah yang sentiasa subur antara ahli keluarganya dengan gurau senda. Mungkin hari-hari ini orang lain ni dia tak ada gurau senda, dia sibuk tengok TV. TV pula duk mari cerita hok ngaruk-ngaruk. Jadi duk galik tengok TV tak ada nak gurau. Sedangkan gurau senda ini adalah sunnah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sentiasa bergurau senda dengan ahli keluarga dia. Ini cukup penting untuk melahirkan keceriaan dalam keluarga. Begitu juga Rasulullah menggalakkan kita memperbanyakkan doa. Dan insya-Allah hadirin hadirat sekalian, sekiranya kita mengamalkan perkara ini insya-Allah, saya yakin insya-Allah akan lahirlah dalam keluarga kita ibu yang baik, keluarga yang sepakat, ayah yang sentiasa dirindui oleh anak-anak, isteri yang sentiasa dirindui oleh suami yang sentiasa dirindui oleh isteri, dan anak-anak yang sentiasa dirindui oleh ibu bapa. Insya-Allah suasana inilah akan melahirkan satu orang yang disebut sekarang ini baiti jannati, rumahku syurgaku. Itulah pandangan saya pada kali ini, wallahu a'lam. Kepada yang berhormat Ustazah, jadi ibu bapa hadirin hadirat sekalian, sebenarnya kita ni dah masuk ke kursus yang kedua. Jadi berhormat Ustazah telah menguraikan persoalan kita sebagai dalam kursus yang kedua. Dan kita akan berbalik kepada Dr. Jarimah. Jadi seorang yang beriman itu tidak akan masuk surga sekiranya dia tidak diuji oleh Allah SWT. Jadi pun ada yang beramal Ustazah sebut kepada kita beberapa ciri lah seorang isteri yang solehah. Yang pertamanya, seorang isteri yang solehah itu jangan cair dengan dunia. Katanya Ustazah, jangan cair dengan dunia. Jangan cair dengan TV besar, jangan cair dengan peti sejuk besar tu. Sebab Nabi kata al-mar'atun salihatun kal gharabil abyad. Tak silap saya lah hadis ya. Mak perempuan yang solehah seperti gagak putih. Nak cari seorang perempuan yang solehah ni memang susah. Kerana kita tahu bahawa gagak ni semuanya hitam belakang, tak ada putih. Dan yang keduanya Ustazah ada sebut tadi, ciri seorang isteri yang solehah juga hendaklah melaksanakan tanggungjawab dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah Nabi sebut dalam satu hadis dia, apabila mati seorang isteri itu sedangkan suami dia masih sayangkan dia, maka dia boleh masuk syurga itu mana dia nak. Dia boleh pilih itu mana dia nak. Tapi sayangnya apabila suami isteri itu sudah mula bersikap buruk, maka akan timbullah kes-kes perceraian. Dan kita dimaklumkan bahawa di Kelantan kita ni pun memang teruk sangat cerai ni. Cerai di Kelantan kita pun memang teruk. Bukan setakat dengan masalah perceraian sebenarnya. Kadang-kadang dengan masalah muda-mudi yang terlibat dengan apa tu panggil gejala mak rempit ke, pi kuda, sekarang timbul pi babi, terbaru pula hidup tiap air monet dan sebagainya. Semua ni berpunca daripada masalah keluarga, masalah keluarga yang berpecah belah. Sedangkan dalam Islam sendiri Nabi ada ajar kita supaya suami kadang-kadang kena pandai panggil isteri dia untuk membina keluarga yang bahagia. Kadang-kadang isteri kena pandai panggil suami dia. Suami ni kena pandai lah panggil saya kau sekali, manja kau sekali dah. Barulah bila suami minta isteri buat item tu, isteri pun buat item comel,
Ni dia panggil muk cik aku. Kadang-kadang kita suruh item ni buat ngapa-apa. Tak habis dah. Minum habis gelas semua perut kita. Jadi berbalik kepada doktor sendiri, saya ada beberapa persoalan nak tanya. Yang pertamanya, apakah perkara utama yang perlu dijauhi oleh pasangan suami isteri bagi mengelakkan keluarga mereka berpecah belah? Apakah pula sikap yang perlu mereka jauhi apabila mereka bersama dengan anak-anak? Yang keduanya pula, selain daripada sikap, apakah wujud sebab lain seperti masalah kewangan, masalah kerjaya, pendidikan ataupun masalah tekanan hidup yang boleh menjadi penyebab ataupun punca perpecahan rumah tangga? Dan seterusnya, apakah tip-tip untuk kita menghadapi masalah tersebut? Persilakan Doktor. Terima kasih Tuan Pengerusi. Banyak soalan tu. Dia jawab ke tak tahu. InsyaAllah. Terima kasih pada rakan panel Kak Lah kita yang telah banyak sebut tadi. Dan saya tarik Tuan Pengerusi kata tadi, ahli panel kita Kak Lah ni ada berapa jawatan selain daripada yang berhormat. Amo nak tupai apa ni Tuan Pengerusi sebut tu, jawatan kita ni dalam hidup kita ni banyak jawatan. Yang pertama, jawatan hak Allah beri kita sebagai anak. Kalau ditakdirkan kita ni diberi hidup panjang, kalau ditakdirkan ada jodoh, sama ada jadi isteri ataupun jadi suami. Dua jawatan. Yang ketiganya, jawatan kita jadi ayah atau jadi mak. Hak ni boleh jadi ramai orang pegang jawatan ni, dia orang tak berasa dia ada jawatan. Amanya nak ke sisi ni, jawatan kita ni, hak Allah beri kita ni, biar kita boleh bawa masuk surga. Lagu mana kita sebagai seorang anak boleh bawa masuk surga diri sendiri. Dan begitu juga kalau kita anak ni boleh pimpin mak ayah kita masuk surga. Kalau kita jadi suami pun boleh pimpin anak-anak kita dan isteri kita masuk surga. Gitulah juga isteri boleh pimpin suami atau dan juga anak-anak masuk surga. Kita mikir kadang benda-benda lagi ni. Kalau mikir benda lagi ni, jadi susah, banyak masalah. Kita mula sini. Jadi tuan-tuan, amo nak sebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud dia mudah saja. Dia sebut gini, kanak-kanak yang mati sebelum akhir balik, sebelum umur akhir balik, budak-budak ni adalah tergolong di kalangan orang yang diberi masuk surga oleh Allah. Di hari akhirat seksa, budak-budak ni, kanak-kanak ni beripu sama-sama mereka. Dia Allah kata, gilah masuk surga ni. Dia buat gapo lagi nya? Mungkin tak ada gapo satu dah. Dan budak-budak ni kata, ya Allah, ya Tuhanku, amba ni, kami ni tak sih masuk surga seorang diri, tapi kami nak masuk surga dengan mak ayah. Lalu Allah kata, gilah cari mak ayah masing-masing. Dan budak-budak ni berungaya pergi cari mak ayah dia, dan pimpin masuk surga. Ni budak-budak hak mati tidak akhir balik ni. Amun nak ajak tuan-tuan mikir sini dulu. Amun nak ajak tuan-tuan renung hadis ni. Budak-budak ni mati tidak akhir balik boleh masuk surga. Takkan kita akhir balik tak boleh masuk surga? Kau mana? Kita kena mikir tu. Kita dengar tadi senang budak. Budak-budak masuk surga. Pak kita, mana baik orang akhir balik dengan tidak akhir balik? Orang tidak akhir balik, orang tak kira lagi. Orang akhir balik, orang kira. Jadi kita ni sebagai orang yang telah akhir balik ni, kita boleh tak jadikan jawatan anak dulu. Belum jadi ayah, belum jadi. Kita ni anak ayah kita, mak kita. Bolehkah kita masuk surga dan pimpin masuk surga ibu bapa kita seksa? Kalau tak boleh, berat benar kita hanya dengan budak ni, bandingnya. Nak kata debek pun boleh lah kita ni. Kita maknanya kalau kita tak boleh masuk surga, dia tak boleh pimpin mak ayah kita masuk surga, berat benar banding dengan budak-budak ni. Ni tuan-tuan yang perlu kita renung lah. Baik, kita juga apabila berkahwin, takkan kita nak masuk surga seorang?
Amo rasa tak sah. Hak tu orang doa lah ni tak kena ubah doa siapa anak cucu je. Kekal bersama sehingga anak cucu. Hak tu yang cakap berat boleh cucu tu. Nah. Doa siapa masuk surga baru jadi. Karena tu kita surga akhirat ni kita tak berapa pegang sangat berkali. Hak tu tak doa siapa anak cucu ya doa. Lah ni pun doa siapa anak cucu juga. Kita doa sebab siapa ke akhirat masuk surga bersama. Walaupun ditakdirkan mati tidak sekali. Dan kalau kita nak masuk surga, pasangan kita, takkan kita nak masuk dengan pasangan kita, anak-anak kita lah ke mana pula. Biar kita rokok sekali, rekeh sekali masuk surga. Jadi apabila kita letak sin ni, matlamat kita ialah mencapai redha Allah dan surga Allah, dia susah belaka. Dia akan jadi selesai masalah. Tak ada masalah sebenarnya. Apabila kita bina di atas landasan yang betul. Karena tu tuan-tuan, apabila kita letak jawatan ya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ni, kita nak masuk surga. Tambah ke jawatan lain. Ustaz kita ni jadi ustaz. Jadi ustaz ngajar budak. Kita kena biar kita jawatan hak kita pegang ni boleh bawa masuk surga kita. Pegang jawatan ke apa? Tambahan ni. Jadi cikgu lah YB kita dengan jadi wakil rakyat. Dengan jawatan wakil rakyat dia ni boleh masuk surga. Padahal tuan-tuan. Padahal kita bertanya pun nak bawa masuk surga. Tidak nak dekat dunia sebenarnya. Tak padahal ke dunia hanya bagus demo ya. Nak bawa masuk surga. Jawatan gapo tu? Jawatan gulu tu, tok email ke gapo ke kita nak bawa masuk surga belaka. Ha ni ekstra dah ni. Baik tuan-tuan. Kemudian untuk mengelakkan benda tadi juga ialah kita perlu mempercayai pasangan kita. Kita bina di atas kepercayaan, amanah, sidqun amanatun. Benar dan percaya. Tuan-tuan, kalau kita tidak saling mempercayai di antara suami isteri, tak boleh duduk serumah lah. Kena bagi percaya. Kalau kita tak percaya ke pasangan kita, itu adalah tanda rumah tangga tidak baik. Tak percaya sama. Dalam semua hal tak percaya atau banyak perkara tak percaya. Maka dengan tu tuan-tuan, kita bina kepercayaan. Kita bina dia amanah, kita pun amanah. Saling amanah antara satu sama lain. Ini adalah syarat ia perlu ada dalam rumah tangga untuk mengekalkan kebahagiaan dan juga untuk mengekalkan hubungan yang baik di antara kita dalam rumah tangga. Begitu juga tuan-tuan, kena faham kedudukan masing-masing. Macam-macam masing-masing ni. Kena faham pasangan kita tu tahap pelajaran dia setara mana. Jangan kita minta lebih daripada kemampuan dia. Kita kena faham tahap keuangan setara mana kita. Jangan minta lebih daripada tahap kemampuan. Begitu juga tuan-tuan, kebolehan setara mana. Jangan minta lebih. Kena faham seadanya. Jangan minta lebih. Kalau dia tak reti gula singgah, tak usah minta lah dia gula singgah. Pakai makan juga kukuk mana pun, ke lah. Oh, banyak lagi hak bagi lain. Cuma gula singgah, tak reti. Hak lain banyak lagi, kari udah reti buat ke apa. Gosok baju, pandai, lendik molek, basuh, cuci. Kasut kawi sama, lendik. Nah, biarlah tak reti sekarang, tapi banyak kara lagi dia reti. Begitu juga tuan-tuan, toleransi. Orang kata maaf lah lebih kurang. Tak sudah ambil cara sangat lebih kurang. Kalau kita dah ambil cara bagai-bagai kecil, sudah. Dia pecah habis. Pecah kemerah habis orang panggil. Hacul lebu. Kalau benda kecil pun, dia tidak kita ambil cara. Biar toleransi ala kau berala lebih kurang. Sifat toleransi ni perlu tinggi. Tuan-tuan nak duduk bersama anak orang lain-lain ni. Suami isteri ni anak orang lain-lain. Ayuh dia kadang-kadang sama kita, sama orang Melayu tempat tu pun pelik dah. Apa lagi kalau ditakdirkan kahwin dengan orang bangsa lain, negeri lain, budaya lain. Oh, kena berat lagi, kena toleransi. Gaklah ni ramai orang kahwin dengan tidak daripada bangsa sendiri kan. Budaya tu beza, dan sini kena kita toleransi lebih. Kadang-kadang bahasa pun masalah. Bahasa kapur kita ni bahasa kita guna tu tak lidah. Pak dia ni sedang molek baru. Amba tak sirajak bahasa ni. Bahasa beza. Tu kena
bahasa pun kena pandai, budaya pun kena reti. Terutamanya kita apabila dengar orang lain. Gitu juga biasa. Biasa. Amos apabila sebut kahwin ni bukan saja orang dua tu kahwin. Biasa tu. Tuan-tuan, banyak kita tengok berlaku kerutuhan rumah tangga ni antaranya campur tangan keluarga. Ini amo rasa patut kita elok berlaku. Yang pertama tuan-tuan, kalau kita boleh buat, kalau kita boleh buat dan cuba buat. Natu kita tu bukan natu anak kita. Tak tangan tu hai semaya okey. Apa dia kata natu, akhir dia kata nat. Tu tak sedap dengar tu. Dah, orang ni orang kecil kita. Sebabnya amo rasa tu apabila natu kita tu jangan anggap dia natu, dia tu anak kita. Ai semaya tak tanggap dengan dia walaupun ditakdirkan pisah dengan anak kita. Anak tu. Dan apabila anak kita boleh tegur, kita boleh royak. Ni orang kata tak boleh nak royak moga anak orang. Hak tu tak kena, sikap kita tak kena dah. Sikap kita tak kena. Orang rasa perkara ni perlu kita pakat faham lah. Dan begitu juga menatu tu jangan rasa mertua. Mak, ayah. Kalau kita panggil ke ayah, kita panggil tok tua, tak panggil tok tua ke dia. Panggil tok tua, tak panggil lah jauh kata tok tua. Ayah hamba tu. Mak hamba tu. Biar kita rasa mak kita, supaya mak kita moga maya tak tangan kita. Jadi apabila mak kita boleh royak kalau dia rasa tersalah dengan cara yang baiklah, dengan cara kaedah yang betul. Kerana tu perkara-perkara ni, tuan-tuan, capur tangan untuk memberi kebaikan, alhamdulillah. Tapi biasanya berlaku capur tangan ni kak, jadi munggo tak molek. Kerana tu biar dia selesai masalah dia dengan dia. Jangan capur tangan. Kalau nak beri nasihat pun, nasihat yang berguna. Ni tidak kalau kita dengarkan, aku lagu tu apa ni? Kita tak buat anak kita lagu tu. Mai klik mai klik awal. Sudah. Jadi perkara-perkara ni biar kita merasai bahawa menantu kita tu anak kita dan menantu tu juga letakkan tok tua tu ayah dia, mak dia. Baru selesai masalah. Di sini perkara-perkara yang sangat penting. Kerana tu amo rasa tu email kalau dia nak nikah orang, dia kena royak barang ni. Royak ke bakal mertua dan juga kiri kanan tu dan menantu kena faham barang ni biar betul. Kalau tidak dia jadi huru-hara rumah tangga. Huru-hara rumah tangga. Dia curiga antara satu sama lain. Dan begitu juga suami isteri kena saling memahami dan mengingat tentang kewajipan terhadap ibu bapa. Isteri kena rayak ke suami, abang ingat ke ayah, zero ayah. Begitu juga suami rayak ke isteri, biar apa ni peringat kita untuk ziarah mak dia. Ni jangan duk klik rumah serumah yang klik. Ini menjadi masalah rumah tangga ni. Kalau kita dengar banyak macam-macam, itu ialah kerana puncanya dia tidak merasa mertua itu serupa ayah dia. Kena letak, kena belajar buat gitu. Kalau kita boleh kahwin dengan anak dia jadi baik, maka dengan mertua kita kena sebaik mungkin. Begitu juga tuan-tuan, kalau marah sangatlah pasangan kita ni, kemungkinan ada juga barang marah ni. Tapi kena ingat barang hak kita marah ni sikit ya, kesalahan sikit. Amo selalu buat apa ni bandingan. Kalau kita pasangan tak nak marah ke pasangan kita, ambil bui ketah. Hak orang duk balas tu bui ketah dia. Ambil ketah, ambil kalah. Gak dia. Tulis banyak mana hak benda buruk pasangan awak. Isterinya tulis hak tok lelaki, gapo hak buruk tok lelaki, patut tulis hak comel hak tok lelaki. Hak juru tok lelaki tu comel, tulis juga. Hak buruk dia tulis juga. Patut cek mana banyak. Hak buruk hak comel. Amo rasa cakap banyak hak comel. Apabila banyak comel kat tak cara lah hak buruk 2-3 perkara tu. Selesai masalah lah. Ni kita duk perapi hak tak molek. Hak itu jadi masalah masyarakat ni. Kalau kita tengok perkara yang salah, termasihlah gula ke tadi. Tak ada. Oh banyak lagi hak dia buat moleknya. Banyak lagi. Tak cakap nak bila alik molek. Begitu juga suami. Sokara je lambat klik sokara je. Atau tak ingat nak beli ikan kembunnya, beli ikan pagai. Misalnya.
Kita tak suka ikan paras. Tapi hak lain-lain banyak beli, sayur pun beli, kopi pun beli, lombok pun beli, ikut. Tahu cuma salah ikan je silap beli. Tak kena nak marah siapa tak nanuk. Nah gitu. Misalnya sebagai contoh lah tak sebutnya, ialah kalau kita berasa nak marah sangat, Nabi kata boleh jadi kita nak marah sifat sekara, tapi banyak lagi pasangan kita buat benda-benda baik yang kita tidak boleh nak bayar nilai kebaikan dia tadi. Karena tu tuan-tuan, apabila kita buat lagu nikah, dia boleh selesai masalah. Kita boleh release masalah apa ni, hak tak puas hati kita. Tak ada orang tuan-tuan boleh kata 100% puas hati ke pasangan dia. Kau mana ustazah? Tapi berapa tadilah. Dah tak comel sini, comel ini. Oh, dia boleh kamu. Tak ada masalah. Tapi apabila jangan duk apa ni, duk nyala sangat api hak tempat tak nyala tu. Insya-Allah tak ada masalah. Begitulah juga tuan-tuan, kawan nafsu. Kawan nafsu ni macam-macam lah. Kawan nafsu ni dari segi keinginan kita ni tuan-tuan, Allah buat tak ada hak. Bahasa orang ekonomi dia kata tidak ada sempadan, tapi kemampuan sangat terbatas. Itu istilah orang ekonomi. Istilah kita ngaji tidak ekonomi pun faham juga kan ni. Keinginan banyak sangat tapi kemampuan kita tak banyak. Karena itulah tuan-tuan, kita kena ukur dengan kemampuan kita. Banyak berlaku rumah tangga ni, dia goncang ni, ialah kerana kedua-dua tadi tidak seimbang dalam melayani kehendak masing-masing. Karena itulah tuan-tuan, kita dalam hidup rumah tangga ni, kita kena supaya kita naik perahu lah. Jangan duduk tepi bega sama, dia celup masuk air. Kena duduk tengah, dia kena dayung molek. Tuan-tuan sekalian, terutamanya orang-orang pasangan muda lah, ada juga orang telah lama. Antara perkara yang boleh juga menjadi kekeruhan rumah tangga ni ialah masalah mendidik anak-anak. Jadi ibu bapa jadi serabut kepala, serabut rusing perut, rusing dalam perut, serabut dalam kepala. Apabila masalah anak-anak kita timbul perkara-perkara yang tak boleh kita nak kawal dan selia. Karena tu tuan-tuan, selain daripada kita boleh minta nasihat kepada orang boleh jadi, kita juga kena minta, terutamanya kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa kita adalah makhluk Allah dan kita juga adalah hamba-Nya. Ya, kita ni apabila hak kita nak tu tak boleh semua. Tak sampai semua kita nak. Boleh sikit-sikit aja. Dan itulah tandanya menurut Said Qutb rahimahullah, itulah tandanya Allah buat akhirat kita. Kalau semua hak kita nak boleh berlaku di dunia ni, boleh jadi tidak perlu akhirat. Tapi boleh kata manusia, semua sekali manusia ada atas dunia ni, tak ada dia boleh capai belakang dia nak. Tak puas hati lagi. Tak puas hati, boleh banyak tak puas hati. Karena itulah hari akhirat untuk memberi ganjaran yang sebaik-baiknya kepada setiap orang yang ada atas dunia ini, iaitulah orang Islam. Terima kasih Tuan Musi. Sama-sama. Rasanya kita bilang yang tadi dikatakan oleh Dr. Ju tadi. Jadi suka saya nak mengambil dua ikutilah. Pertamanya Dr. ada sebut jangan kita duduk rapi sangat benda-benda atas suami tu dia. Tapi perangai manusia ni memang begitu. Hak tu memang itulah bila bila buat baik banyak, tiba-tiba ada buat salah sikit kan, bila salah tu ni sifat suami kita lah. Dan yang keduanya pula doktor ada menyentuh mengenai jawatan. Jadi saya pun mesti banyak macam jawatan yang kita ada, jawatan yang baik ni apabila boleh membawa kita ke syurga, ataupun hidup kita rumah tangga ni biar boleh bawa ke syurga. Dah doa kita mengumpul macam doktor kata tadi, bukan setakat hidup bahagia sehingga bantu kita, tapi hidup bahagia sampai ke syurga. Jadi biasanya setelah kini bagi orang ngorak ni ada kanda rela sehidup semati dengan dinda ni. Tu masa ngorak. Tapi bila dah nikah, siapa nak hidup semati? Nak sehidup semati, kita dah pun jadi suku-suku dah. Tak ada dah sehidup semati. Untuk lagi hidup depan, kita pun yang ini kan. Gendong anak lagi, bibit lagi, sayur lagi dah. Ni tak ada dah sehidup semati. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, kita bagi dua pusingan kepada kedua panelis kita, dan kedua-dua pusingan telah pun selesai.
Jadi seperti kita lah, saya nak membuka peluang kepada saudara-saudari, bapa, tuan-tuan yang rahmati yang ada pada malam ni, tutuplah ada soalan nak ditujukan kepada penulis kita. Jadi boleh tak saya buka soalan, tapi jangan banyak sangat macam doktor juga tadi dah. Ambok saya kata 2 soalan ya, bila beri soalan tadi membuka 2. Cumanya 2 soalan besar sebenarnya, soalan anak tu ada. Jadi silakan kalau ada apa tu siapa-siapa nak menanya ke soalan, kita beri peluang. Kalau sekiranya tak ada, mungkin saya akan terus kepada penggolongan. Kalau sekiranya tak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada apabila kita berhormat dan yang besar di atas penjelasan yang cukup menarik dari kita pada malam ini, bahawa tema keluarga sepakat membawa berkat. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah SAW, itu mampu dan tidak doa Fa'adawahuna anjurubikani awimasiwani awimokisani awimokisani. Yang bermaksud setiap anak dilahirkan dalam suci mengikut fitrah, dan kepada kedua ibu bapanya lah yang akan membentuk sama ada anak itu menjadi manusia ataupun nasrani ataupun Yahudi. Jadi di sini menunjukkan betapa besar peranan sebagai seorang ibu dan ayah dalam membentuk institusi keluarga. Jadi soalan yang ini anak perhiasan pada kedua-duanya, yang sama ada doktor ataupun doktor, iaitu sejauh manakah pentingnya institusi keluarga dalam membentuk sebuah masyarakat yang berkat dan seterusnya membentuk rumah yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan soalan yang kedua, sebenarnya keberkatannya merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dalam daripada malam ini semua ingin untuk melahirkan, untuk menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang mendapat keberkatan di dunia dan juga di akhirat. Jadi adakah di sana tanda-tanda yang boleh kita lihat bagaimana sebuah keluarga yang berkat sebenarnya yang boleh untuk kita ambil contoh? Adakah dalam keluarga itu mendapat kemewahan atau kesenangan hidup, itu tandanya keberkatan? Ataupun keluarga yang mendapat ketenangan, keilmuan dan juga sebagainya? Jadi bagaimana di sini ada penjelasan pada kedua adanya. Jadi itu saja. Allah Ta'ala mendapat keilmuan bersama. Terima kasih kepada saudara-saudari yang bertanya. Jadi kita ada 2 soalan lah. Yang pertamanya, sejauh mana kepentingan ataupun sejauh mana pentingnya membina masyarakat dan rumah yang berkat lah. Dan yang keduanya, berkat itu anugerah Allah. Jadi adakah tanda-tanda untuk kita kata bahawa sebuah keluarga itu keluarga yang berkat? Jadi 2 soalan di sini mungkin kita boleh bagi-bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari yang bertanya tadi berkenaan bagaimana pentingnya untuk melahirkan keluarga yang untuk melahirkan keluarga yang soleh, yang akan melahirkan masyarakat yang berkat ini. Maka kalau kita lihat sebuah masyarakat yang rosak hari ini berpunca daripada institusi keluarga yang runtuh. Kita lihat dalam masyarakat kita hari ini lahirnya, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, bahawa dalam negara kita sekarang ini mengikut dalam daftar kementerian sudah ada 70,000 anak luar nikah yang dilahirkan yang ada dalam senarai kerajaan.
Bayangkan apakah yang akan berlaku pada masa depan mereka ini. Bayangkan apa yang sedang berlaku kepada bangsa kita sekarang ini. Masyarakat kebanyakan mereka adalah masyarakat Muslim daripada golongan orang Melayu. Bagaimana juga kenyataan daripada Kementerian Dalam Negeri mendedahkan sudah 1.3 juta penagih dadah yang ada di dalam negara kita. Dan kita lihat bagaimana kes jenayah berlaku. Lebih daripada 200,000 kes jenayah berlaku setiap tahun. Purata wanita dirogoh setiap hari iaitu 8 orang sehari. Ini statistik yang dikeluarkan oleh bahagian Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Cuba bayangkan saudari sekalian, kita lihat apa yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Semua ini adalah manifestasi daripada keluarga yang pincang, keluarga yang rosak. Kita lihat akan lahirnya anak-anak yang mereka tidak ada harga diri, mereka tidak tahu matlamat dan hala tuju kehidupan mereka. Sebab itulah untuk melahirkan sebuah masyarakat yang berjaya, dia mesti bermula daripada keluarga yang berjaya. Keluarga yang yang berjaya ini mesti lahir daripada ibu bapa yang cemerlang, keluarga dan ahli keluarga yang soleh dan solehah, yang sentiasa meletakkan Allah sebagai matlamat dalam kehidupan mereka. Tapi kita lihat dalam masyarakat hari ini berlakunya macam-macam masalah dalam masyarakat kita berpunca daripada keluarga yang lahir daripada keluarga yang pincang, keluarga yang jauh daripada rahmat Allah, keluarga yang jauh daripada berkat Allah. Sebab itulah kalau kita nak melahirkan keluarga yang berkat ini, mestilah kita kembali kepada Islam. Tanpa keberkatan ini, maka kita akan lihat berlakunya berbagai macam masalah dalam negara kita. Nak lihat keberkatan ini, muslimin-muslimat sekalian, sudah tentulah dia tak nampak dengan ukuran inci atau kilogram. Dia tak boleh diukur dengan tali inci ataupun dengan meter padu dan sebagainya. Keberkatan ini suatu yang benda yang abstrak, yang tak nampak, yang kita orang beriman sahaja akan merasai keberkatan. Kita dapat melihat rumah tangga yang berkat ini walaupun dia berada di rumah yang pondok kecil, tetapi keluarga ini sentiasa berada dalam aman, keluarganya sentiasa dalam ketakwaan, anak, ayah, ibu dan isterinya semuanya sentiasa dalam berkasih sayang, dalam mentaati perintah Allah. Tidak ada anak-anak yang mendedahkan aurat, tidak ada anak-anak yang meninggalkan solat, tidak ada anak-anak yang meremehkan hukum agama. Walaupun mereka mempunyai pendapatan hanya RM200 ataupun RM400 sebulan, tapi mereka hidup ala kadar, mereka tidak berhutang, mereka tidak mengambil bukan hak orang lain. Tapi kita lihat dalam masyarakat kita hari ini, walaupun kita lihat satu keluarga yang kaya, kadang-kadang rumahnya hutang, keretanya hutang, barang perabotnya hutang, barang kemasnya hutang. Dan kita lihat berlakulah apabila tak cukup duit, cukup bulan habis bayar hutang, akhirnya berlakulah pembalahan. Anak-anak pula dengan mengabaikan perintah Allah, sentiasa mendesak keluarga ataupun ayah ibu bapa dengan perkara yang tidak mampu oleh ibu dan ayah. Berlakunya masalah di sana sini, berlakunya gejala sosial di sana sini, maka inilah yang cukup menjadi penyiksaan bagi ibu dan ayah. Yang inilah yang kita sentiasa berdoa kepada Allah, jauhi kita daripada keluarga yang sedemikian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, hendaklah jaga diri kamu dan jaga keluarga kamu daripada api neraka. Maka keluarga yang berkat ialah keluarga yang sentiasa berada dalam rahmat Allah, dalam keredaan Allah, sentiasa bertakwa kepada Allah, sentiasa qanaah, redha dengan apa yang diberikan oleh Allah, dan sentiasa bersyukur dengan segala rezeki daripada Allah, dan bersabar di atas segala kekurangan dan kesempitan, dan mereka sentiasa berusaha ikhlas, tidak ada kerana lain, yang penting ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah jika adanya keluarga sebegini, insya-Allah akan lahirlah masyarakat yang aman, masyarakat yang selamat, yang akan melahirkan generasi yang akan mewarisi dengan negara kita dengan kepimpinan yang baik, yang sentiasa mendapat rahmat daripada Allah di langit dan bumi. Wallahu a'lam. Okey, Dr. tambah sikit. Demikianlah jawapan yang telah diberikan, jelas
alian yang berhormat Ustazah. Jadi doktor kata cukup dengan Ustazah. Jadi untuk akhirnya sukalah kita masuk kepada penggolongan. Jadi seketika saya ingin memberi peluang kepada Dr. Johari dahulu untuk membuat penggolongan kepada kita semua. Silakan Dr. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih kepada semua yang hadir. Alhamdulillah kita telah berbincang pada malam ini satu tajuk yang baik, keluarga sepakat hidup barakah. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut ada 7 perkara ya, kalau kita boleh perhati, kita akan hidup keluarga yang baik, kita boleh hidup sepakat dan akan bawa berkat. 7 perkara ni, yang pertama kita kena berilmu. Dengan ilmu sahaja kita boleh faham hak Allah nak, hak Rasulullah ajar dan dalam kehidupan kita. Dan ilmu ni saya tidak nak hurapannya, tapi nak sebut bahasa yang mudah, ilmu. Kena ada ilmu. Nak gapo apa kita kena berilmu. Tanpa ilmu kita tak dapat ke mana-mana. Nak gapo apa, nak buat apa pun dengan ilmu. Satu. Yang kedua, kita kena jaga kesihatan. Ilmu banyak pun kalau sakit selembek tak boleh nak buat gapo satu. Kerana itu kesihatan kena jaga sungguh-sungguh. Dia orang yang jaga kesihatan, dia pergi jumpa doktor sebelum dia sakit. Dia sakit, dia pergi berubat orang panggil. Tapi jaga kesihatan ni ialah kita jaga kesihatan kita dalam bentuk yang sebaik mungkin. Dan kalau kita nak jumpa dengan doktor, pergi jumpa tika sihat. Enggak jaga buat ni, jumpa tika sihat. Yang ketiganya ialah kita kena minta perlindungan daripada Allah. Kita hidup di atas dunia Allah, hamba yang kerdil, hamba yang kecil. Kita tidak ada la haula wala quwwata illa billah. Kita kena minta sama-sama perlindungan dengan Allah. Yang keempat, kita kena minta keberkatan daripada dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua perkara hak dia bagi kita. Dewi isteri atau suami, anak, harta, ilmu, sihat, tubuh badan, kita minta semua ni diberi keberkatan. Dan yang kelima, kita minta jauh daripada malapetaka dan musibah yang telah ditentukan jangan kena kita. Dan keburukan kita minta supaya jangan kena kita. Dan yang kena ialah mungkin kita ada buat salah. Bila kita buat salah, kita istighfar, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang akhir sekali kita bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni 7 perkara ni tuan-tuan, kita buat sama, kita baca sama dalam kunut kita, subuh kita. Kecuali orang tak main subuh. Tuan-tuan, biar kita minta sungguh. Ni adalah di antara tip kita setiap hari. Kalau kita boleh hak ni, kita minta dengan Allah hak ni, kita minta sungguh dan kita buat, nescaya kita lah orang paling bahagia dalam hidup. Sebab apa tuan-tuan? Apabila kita minta hidayah dengan Allah, maka apabila Allah beri hidayah kita, beri ilmu kita, selesai masalah pandangan hidup. Kita tidak akan terbabah pada perkara yang bukan-bukan. Karena itulah kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala hidayah ni kerap kali. Ketika kita baca tahawuf kita minta hidayah, ketika kita duduk pun kita minta hidayah. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Dalam ketika kita ihdinas siratal mustaqim, kita minta hidayah inilah dengan Allah supaya kita dibimbing oleh Allah dan diberi tunjuk ajar oleh sesama insan, orang yang pandai pada kita, supaya kita hidup dengan baik. Begitu juga tuan-tuan, kesihatan yang kita minta, wa'afini fiman afai. Ya Allah, tolonglah beri hamba sihat. Kerana dengan sihat ni ialah ra'sul mal, iaitu modal kita, aset kita. Kalau kita tak sihat, nak tahu nak buat apa sekarang. Begitu juga kita minta bimbingan, perlindungan, wa tawallani fiman tawallai. Kalau Allah tak lindung kita, Allah tak jaga kita, siapa lagi akan jaga kita? Tak ada siapa boleh jaga kita. Begitu juga kita minta waqini syarra ma qad wa barik li fi ma atai waqini syarra ma qad. Semua sekali kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. 7 perkara ni tuan-tuan ialah ini pembinaan peribadi pun ya, pembinaan keluarga pun ya, pembinaan masyarakat pun ya, dan bina negara pun atas asas ini. Tuan-tuan, hak kita baca 7 perkara dalam
dalam kunut tu, dan juga hak 7 perkara ni, 8 perkara kita minta antara 2 sujud tu, sebenarnya asas pembinaan hidup peribadi. Boleh kita besar sampai keluarga, boleh kita lebarkan sampai pembinaan negara. Negara pun duk musim atas ni tuan-tuan. Negara hak kita bina, sebuah negara ni, kalau ada 7 perkara ni, selesai masalah. Ada ilmu, ada hidayah, ada ilmu, selesai masalah. Kemudian ini orang panggil ada Kementerian Pelajaran, ada Kementerian Pelajaran Tinggi ni, nak bina ilmu ni. Cuma bina ilmu lagu mana tu masalah yang kedua lah. Tapi itu asas dia. Kemudian dalam negara kita ada Kementerian Kesihatan untuk jaga kesihatan masyarakat. Itu sebenarnya welfare ni, kesihatan masyarakat ni. Kita juga kita minta perlindungan daripada Allah. Dan begitu juga negara perlu melindungi rakyat dia, dan perlu melindungi daripada bahaya-bahaya luar dan dalam. Begitu juga kita minta keberkatan tentang apa yang Allah beri. Ini adalah kementerian-kementerian yang ditugas untuk memberi membuka peluang perniagaan dan kebahagiaan kepada pekerjaan kepada masyarakat. Begitu juga waqini syarra ma qadai, ini termasuk kementerian keselamatan dalam dan luar negara. Wa astaghfiruka tu ialah apabila berlaku kesilapan, ada mahkamah dan sebagainya. Dan wa atubu ilai, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ialah sistem yang Allah ajar kita setiap hari. Kalau orang faham belaka hak ni tuan-tuan, insya-Allah bahagia belaka. Kalau negara faham, negara pun jadi comel. Tapi tak tahulah gamakah kita orang faham atau tidak faham, wallahu a'lam. Harap gitulah. Harap pakat kita panjang, ya. Benda-benda ni hak kita, kerana itulah Nabi kata as-salatu imaduddin, semaya itu tiap agama. Kalau kita perhati barang-barang hak kita baca dalam semaya itu, sebenarnya itulah asas yang membina agama, dan begitulah asas membina kehidupan dalam hidup kita, sama ada individu, keluarga ataupun masyarakat dan juga negara. Terima kasih Tuan. Sebenarnya silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk akhirnya, sebagai kesimpulan, sebagaimana yang telah disebut oleh Al-Fadhil Dr. Johari tadi, bagaimana pentingnya kita membina keyakinan diri peribadi kita untuk menjadi seorang Muslim yang baik. InsyaAllah kita sentiasa mengingat tip-tip dan panduan yang diberi oleh ulama kita, dan diberi oleh yang telah diberi pandukan oleh Rasulullah, dan dia disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dan begitu juga kita lihat bagaimana di dalam salat kita, setiap kali kita sembahyang, kita berjanji dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. InsyaAllah inilah sebenarnya tunggak bagaimana perkara yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Apabila kita masuk Islam, bermula dengan ucapan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan di akhir umur kita disuruh untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Begitu jugalah program hidup kita, hadirin hadirat sekalian. Di tengah-tengah kehidupan ini mestilah panduan kita, sama ada kita membina keluarga kita, kita mendidik anak-anak kita, sama ada dalam kita membentuk jiran kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita seterusnya, mestilah kita kembali kepada Al-Quran, mestilah kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Sebab contoh yang paling baik, suami yang paling ideal adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang paling baik bagi kamu, bagi mereka yang beriman kepada Allah, bagi mereka yang yakin akan adanya kehidupan akhirat, dan bagi mereka yang mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi akhirnya insya-Allah hadirin hadirat sekalian, marilah kita bina keluarga kita dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita hidupkan dalam keluarga kita amalan Rasulullah. Kita kembalikan
keceriaan dalam keluarga kita, supaya setiap detik keluarga kita sentiasa berada dalam ibadah, dan kita jadikanlah keluarga kita, hidup kita ini sebagai tiket untuk kita menuju syurga Allah, supaya apabila kita mati nanti kita berasa puas hati. Sebab kerehatan bagi seorang pejuang Islam adalah kematian. Biarlah apabila kita mati, kita boleh berehat serehat-rehatnya, dan di sinilah masa hidup dunia inilah tempat untuk kita beramal dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Jadi insya-Allah kalau kita mengamalkan keseluruhan pesanan Rasulullah SAW, kita akan melahirkan satu keluarga yang diredai, keluarga yang sepakat, dan insya-Allah membawa keberkatan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Demikianlah kupasan dan ulasan yang jelas yang telah diberikan kepada kita oleh kedua panel pada forum kita pada malam ini di bawah tajuk keluarga sepakat hidup berkah. Jadi alhamdulillah, rasanya program kita ni berjalan dengan baik, dan cuaca pun alhamdulillah tidak ada gangguan. Jadi segala-galanya berjalan lancar, dan saya mewakili pihak majlis ini sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih yang terhingga kepada kedua finalis kita yang sudi meluangkan masa pada malam ini untuk sama-sama kita mengupas berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Dan juga pihak majlis mengucapkan terima kasih juga kepada semua ibu bapa, adik-adik, hadirin hadirat muslimat yang sudi bersama kita pada malam ini. Jadi untuk akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.